Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Ini adalah ceramah sempena Ramadan pada tahun ini, iaitu tahun 2020 ini, di mana kita menyambut Ramadan ini agak berlainan daripada tahun-tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, kewajipan kita berpuasa tetap sama saja. Artinya kita wajib menyempurnakan puasa kita, dan juga seharusnya kita jalankanlah ibadat-ibadat yang patut kita lakukan sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita tetap berkekalan menjalankan ibadat-ibadat kita sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Jadi pada kali ini ceramah yang dianjurkan oleh Masjid Al-Istighfar di Singapura ialah berhubung dengan tajuk, iaitu kita saling memerlukan, mengapa sombong. Haruslah saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, para pendengar dan para penonton, supaya mengetahui bahawasanya kita ni manusia. Jadi manusia ini ibarat haiwan ataupun ibarat seperti makhluk yang seperti makhluk biasa. Cuma bezanya kita boleh bertutur, boleh berfikir, dan juga kita boleh bergaul antara satu sama lain. Maksud bergaul ini ialah bermasyarakat. Jadi kalau kita faham yang kita ini bermasyarakat, jadi kita bukan hidup seorang diri. Kita bukan hidup untuk diri kita saja, tapi kita hidup ini ialah untuk orang lain, dan kita memerlukan antara satu sama lain. Kalau kita perlukan orang lain juga, maka orang lain juga memerlukan kita. Jadi sama-sama mempunyai keperluan masing-masing, dan sama-sama masing-masing berhajat antara satu sama lain. Oleh yang demikian, haruslah kita hidup dalam keadaan yang baik kepada manusia, iaitu dengan tidak mementingkan diri dan tidak melaku sombong kepada manusia yang lain. Kerana kita sebagai manusia yang bermasyarakat, atau orang Arab mengatakan haiwanun ijtima'i, al-insan haiwanun ijtima'i. Itu manusia adalah makhluk seperti haiwan, tetapi makna dia makhluk yang bermasyarakat. Kalau kita pandang kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala pernah berfirman mengatakan, iaitu kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Ta'ala meletakkan tabiat ataupun mengecap kepada setiap hati, setiap orang yang punya hati takabur, lagi rasa megah atau rasa besar. Artinya orang-orang macam seperti ini maknanya tidak disukai sebenarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh masyarakat. Kerana kalau kita lihat pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau bersabda, iaitu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi, orang yang ada pada hatinya mithqalu dzarratin minal kibri, sebesar zarrah atau seberat zarrah daripada ketakburan. Jadi kalau tak masuk jannah, artinya ke mana? Artinya masuk neraka. Itulah yang kita fahamkan, kerana
dalam mazhab kita ataupun dalam pahaman ahli sunnah wal jamaah, selepas dunia ini di sana ada dunia lain, yang mana dunia tadi sama ada syurga atau neraka. Bagi orang yang masuk syurga, alhamdulillah, dia dapat nikmat segala apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga. Dan bagi mereka yang tak masuk syurga, tentunya maksudnya ialah masuk neraka. Jadi itulah ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah juga pernah mengatakan, yaitu dengan sabdanya, qala Allah Ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Yang bermaksud yaitu kibir atau merasa megah, rasa besar itu ialah tudung aku ataupun selimut aku, dan kebesaran itu adalah pakaian aku ataupun kain aku ataupun iaitu maksudnya pakaian aku. Siapa-siapa yang melawan kepada aku ataupun menganggap dirinya besar, agung seperti aku, dan salah satu daripada sifat itu, aku akan lontarkan dia ke Jahannam atau neraka Jahannam. Begitulah firman begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan daripada firman Allah Ta'ala dalam salah satu hadis qudsi. Artinya kita nak sombong macam mana? Kalau kita rasa kita sombong kerana ilmu, ada orang lain yang lebih ilmunya dari kita. Kalau kita rasa sombong kerana kita cantik, ada banyak lagi orang-orang yang lebih cantik daripada kita. Kalau kita sombong kerana kita kuat, fizikal kita, maka di sana ada orang lain juga yang lebih kuat fizikalnya daripada kita. Dan kalau kita sombong kerana harta, maka orang lain juga di sana lebih banyak hartanya daripada kita. Jadi kita tak salah sombong. Kita cuma percaya dan merasa puas hati dengan apa yang ada pada diri kita, yang kita boleh buat ataupun apa yang kita boleh lakukan. Jangan sekali-kali kita menyombong diri kita. Pendeknya, manusia ini hakikatnya nak sombong bagaimana? Kerana dia tidak boleh berdiri sendiri. Kita lihat sendiri anak-anak kecil umpamanya. Anak yang baru dilahir, apakah dia boleh bangun sendiri? Apakah dia boleh berdiri sendiri? Apakah dia boleh makan sendiri? Semuanya tak boleh. Semuanya ditolong oleh orang lain, yang sama ada ibu, bapa, pengasuhnya. Maknanya orang lainlah yang menolong anak itu sehingga dewasa, sehingga boleh berdikari sendiri dan boleh mencari makan sendiri, boleh menguruskan badannya sendiri, dirinya sendiri. Semua ada pertolongan orang lain. Jadi tidak ada orang yang bersendiri tanpa pertolongan orang lain. Jadi semuanya memerlukan kepada penjagaan, memerlukan kepada orang lain untuk membantu. Jadi tak perlulah kita merasa sombong dalam apa saja pun, dalam keadaan kerana apa, kita adalah manusia yang lemah. Sebagaimana Tuhan juga pernah mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu dijadikan dengan keadaan lemah. Lemah maknanya manusia tidak ada yang kaya. Arti kaya maksudnya tidak memerlukan sesuatu. Semua memerlukan sesuatu. Dia perlu makan, perlu minum, perlu tidur dan sebagainya. Ini menunjukkan kelemahan manusia. Jadi kalau dah begitu, maknanya haruslah kita tolong menolong antara satu sama lain. Iaitu Nabi kita pernah bersabda,
supaya kita anggap setiap kita adalah bersaudara. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya hendaklah kamu sama-sama tolong-menolong, sama-sama sendiri dengan kebaikan dan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takwa. Jadi bila kita faham begitu dan kita kenal dan kita mengerti bahawasanya kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kalau dah benar-benar beriman pada Allah, kita hendaklah memahami sebagaimana Allah Ta'ala pernah mengatakan yang mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, iaitu orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Artinya Allah Ta'ala tidak pandang kepada diri seorang itu dari segi kacaknya, cantiknya, ilmunya, hartanya, kekuasaannya, pengaruhnya dan lain-lain. Yang dilihat ialah ketakwaannya. Artinya apakah kita dapat menjaga diri kita dengan baik, mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Seandainya kita tidak ada ketakwaan, Allah Ta'ala tidak memandang itu. Kerana tanpa ketakwaan artinya menunjukkan kita tak sedar diri kita. Kerana kita harus sedar sebagaimana kita sebelum kita dilahirkan, iaitu kita dalam alam roh lagi, Allah Ta'ala sudah pernah menceritakan atau mengatakan kepada kita yang mana roh kita sendiri percaya, mengakui ketuhanan Allah. Bila Allah Ta'ala mengatakan alastu bi rabbikum, qala bala, apakah aku bukan Tuhan kamu? Jadi roh tadi menjawab, bahkan, artinya iyalah, engkaulah Tuhan aku. Jadi maksudnya maknanya dari dulu lagi manusia berasal daripada bersih akidahnya, percaya kepada Allah Ta'ala dalam alam roh. Tapi bila masuk ke alam jasad, dan jasad itulah berkumpul bermacam-macam, terpengaruh berbagai-bagai, maka manusia mula luntur dari segi keimanannya. Jadi dengan itu dia lupa pula kepada janjinya yang pertama sekali, iaitu mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau nak jadi mulia di sisi Allah ialah dengan bertakwa. Jadi dalam hal ini maknanya manusia mestilah bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Maksud sifat-sifat yang baik tadi ialah sifat-sifat yang terpuji, dan menjauhi daripada sifat-sifat yang tak dipuji atau yang dikeji. Jadi di sinilah manusia harus bersih daripada sifat-sifat hati yang tidak baik. Di antara sifat hati yang tidak baik itu ialah riya, ujub, kemudian hasad, dengki dan takabur. Jadi semua sifat-sifat ini semua dikeji atau sifat yang dibenci. Bukan saja dibenci tentunya oleh Allah Ta'ala, tapi maknanya dibenci juga oleh manusia. Manusia kalau melakukan perkara tadi dengan ditunjuk, itu riak, tak ada orang suka itu. Dia cuma suka pada dirinya sendiri, atau dia menganggap dirinya sendiri telah melakukan kebaikan, sehingga orang lain semua tidak mampu melakukannya, lalu ditunjuk-tunjuk, ditonjol-tonjolkan perbuatannya. Itulah riak ataupun ujub. Ujub maknanya satu sifat yang keji juga. Kerana kalau ujub melakukan sesuatu dengan rasa megah, katakanlah seorang itu memang dilahirkan cantik rupanya, menawan, lalu dia pun merasakan yang orang lain semua hodoh ataupun buruk, dan dia memegah kepada dirinya sendiri, sedangkan dia tak tahu cantiknya tadi, mukanya yang cantik, badannya yang segak, rupanya yang baik, semua itu datang dari mana-mana? Adakah dia sendiri yang buat? Itu semua dia tak sedar.
Jadi itulah ada ujub di situ. Tentang hasad, iaitu manusia haruslah faham masing-masing telah diberikan nasibnya tersendiri. Jadi jangan sekali-kali rasa dengki kepada orang lain, rasa hasad kepada orang lain, supaya nikmat yang ada pada orang lain tadi dihapuskan untuk kita dapat. Ini berlaku selalunya kadang-kadang dalam pekerjaan, di mana kadang-kadang orang yang mempunyai kelas A misalnya dan kelas B, yang kelas B dengki kepada kelas A, lalu melakukan sesuatu untuk menjatuhkan kelas orang yang ada dalam kelas A tadi atau darjat yang lebih tinggi supaya dia dapat jawatan itu atau kerja itu. Ini adalah hasad dan juga adalah dengki. Kedua-duanya lebih kuranglah artinya dalam segi maknanya, iaitu maknanya inginkan supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, sama ada hilang terus daripada orang itu atau nikmat itu bertukar, berpindah kepadanya. Itulah yang dikatakan hasad dengki. Dan seterusnya dalam tajuk yang kita cakap ini ialah takabur, iaitu merasa rasa dirinya lebih besar daripada orang lain, merasa dirinya lebih gagah daripada orang lain. Itu rasa takabur. Tapi maknanya, walaupun makna takabur ni bukanlah bermakna kita tak boleh cantik-cantik, bukanlah bermakna kita tak boleh memiliki baju yang bagus, sepatu yang bagus, rumah yang bagus, kereta yang bagus. Bukan begitu. Kita boleh memilikinya. Maknanya kita boleh cari, kalau ada rumah misalnya, cari rumah yang baik pada kita. Begitu juga kita boleh pakai pakaian yang cantik, boleh. Cuma jangan rasa ujub, jangan rasa takabur. Itu yang dilarang. Tapi bukanlah untuk menghias diri, untuk mencantikkan diri, mencantikkan rumah, mencantikkan kenderaan, kereta dan sebagainya. Itu tidak dilarang. Cuma jangan rasa takabur, megah sehingga menghinakan orang lain atau lupa diri. Itu yang dilarang. Itulah dia untuk kita faham pada hari ini, dalam kita beribadat kepada Allah SWT. Kita ingin merasakan bagaimana susahnya kita dalam keadaan-keadaan yang kita dapat menahan nafsu kita, iaitu nafsu makan kita tahan, nafsu jentina kita tahan, dan lain-lain nafsu-nafsu haram yang selalu dilakukan oleh orang-orang biasa. Kita boleh bertahan dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan seperti ini. Dan satu lagi maknanya, dalam hal keadaan ini zahirnya kita dapat tahan, maka batinnya juga kita harus tahan, iaitu rasa sifat-sifat yang dikeji seperti takabur tadi. Hendaklah juga kita jangan sekali-kali kita memakainya atau kita melakukannya, kerana itu adalah sifat-sifat yang buruk, yang mana ini semuanya jauh daripada pelajaran yang patut kita pelajari daripada berpuasa ini. Kita berlapar sebab kita rasa bagaimana susahnya orang yang tidak dapat makan dan minum. Kita lemah kerana berpuasa, supaya kita tahu bagaimana lemahnya seseorang itu jika sekian tidak makan dan minum, dan bagaimana perlunya kita kepada nikmat Allah Ta'ala, nikmat makan, nikmat minum dan lain-lain nikmat yang kita sendiri tidak melakukannya ataupun tidak mengambilnya waktu kita berpuasa sepanjang Ramadan ini. Jadi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat terus menjalankan ibadat puasa sehingga akhirnya dengan rasa khusyuk dan dengan rasa benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke akhirnya. Jadi sekianlah saja ceramah saya pada saat ini.
daripada Masjid Al-Istighfar. Sehinggalah kita bertemu lagi di lain ceramah yang dianjurkan oleh Masjid Istighfar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.